Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu dan bersama-sama dalam kuliah secara live ni. Untuk makluman sahabat-sahabat yang baru mengikuti kuliah ini, yang baru bersama, sebenarnya ni kuliah yang pertama. Kuliah ini asalnya sambungan, bukan sambungan, orang kata kesinambungan daripada kuliah yang diadakan secara tetap setiap hari Ahad, setiap pagi Ahad di Masjid Al-Muttaqin di Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati. Okey. Kuliah ini saya telah jalankan di sana semenjak daripada tahun 2012 lagi, semasa sahabat saya iaitu Tuan Haji Hamdan menjadi pengurusi masjid di Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati. Jadi kuliah itu berterusan, setelah tamat kitab diganti dengan kitab lain, diganti kitab lain. Pada asalnya kuliah itu bermula dengan kitab Faridatul Faraid, kemudian diiringi dengan Muniyatul Musalli, dan seterusnya diganti-gantilah sampai ke hari ini. Sudah 2012, 2020, sudah 8 tahun kuliah itu berterusan. Dan oleh kerana kita dalam suasana PKPB ni, tak dapatlah kita untuk menjalankan kuliah sejak daripada bulan Mac lagi. Lebih-lebih lagi, walaupun kita telah dibenarkan untuk mengadakan kuliah di masjid sekejap baru-baru ni, tapi kami tak dapat nak jalankan kuliah lagi sebab kita menggunakan Dewan Sekolah Agama di dalam kawasan masjid. Jadi dewan tu tertakluk kepada pengurusan sekolah, jadi agak sukar sikit guru besar untuk membenarkan diadakan program dalam dewan itu kerana susah nak sanitasi dan keselamatan murid dan sebagainya. Jadi sejak daripada bulan Mac itu kita tertangguh. Jadi ada cadangan daripada sahabat-sahabat dalam grup untuk dibuat rakaman dan dihantar ke dalam grup WhatsApp. Tapi oleh kerana rakaman ni dia saya tak apa pandai sangat, kerana dia punya file tu jadi besar, jadi tak boleh nak masukkan dalam WhatsApp. Jadi saya kata tak apalah, saya buat di live sahaja. InsyaAllah semua boleh ikuti, walaupun yang tidak menyertai lagi kelas sebelum daripada ini pun, insyaAllah mereka pun boleh sama-sama mengikuti dan menyertai. Jadi untuk sebagai kuliah pertama online pagi ini, untuk makluman tuan-tuan semua, setakat hari ini kita membacakan kitab di Masjid Al-Muttaqin tu. Saya bacakan kitab, ada 3 buah kitab. Kitab yang pertama iaitu Hidayatus Salikin, kita gunakan cetakan yang macam ni. Kemudian kitab yang kedua, kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah, kitab yang macam ni, karangan Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Dan kitab yang ketiga, kesinambungan daripada jilid 1 dan 2 kitab Idaman Penuntut,
Jadi yang ni idaman penuntut jilid 3. Jadi jilid 3 ni agak boring sikit lah belajar sebab dia dah berkaitan dengan bab jinayah, kan, bab hudud dan sebagainya. Jadi tak apalah kita belajar sebagai ilmu. Okey. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita akan mulakan kuliah ni mengambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit sajalah. InsyaAllah setiap kitab mungkin saya akan baca dalam 10 atau 11 minit gitu, insyaAllah. Kemudian habis, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tanya atau apa semua, boleh tulis di ruangan komen, insyaAllah. Dan insyaAllah kalau tidak ada apa-apa, kuliah ini akan berjalan secara online sehinggalah suatu waktu nanti, suatu ketika nanti yang kita agak lapang, boleh buat kuliah balik secara terus, secara berhadapan, maka mungkin kuliah ni akan tamat ataupun akan dibuat live di dalam tempat kuliah lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam lah, macam mana tu kita tengok nanti. Jadi sebagaimana sahabat-sahabat yang pernah mengikuti kuliah, kita akan mulakan pada pagi ni, kita akan mulakan dulu dengan kitab Hidayatus Salikin. InsyaAllah kita berhenti setakat muka surat yang kitab macam ni, setakat muka surat 169 pada fasal yang ke-8 bawah tajuk membesarkan diri. Kalau tak silap saya di situlah. Bawah tajuk membesarkan diri. Okey, fasal 8 yang cetakan jawinya ialah muka surat 169. Tajuknya ialah membesarkan diri ataupun dalam bahasa Arab takabbur. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Takabbur sebesar-besar penyakit dan maksiat di dalam hati. Adapun membesarkan diri, al-kibru adalah sebesar-besar penyakit dan maksiat di dalam hati yang dicela oleh syarak, seperti firman Allah Ta'ala, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Artinya dikatakan kepada mereka yang masuk ke dalam neraka, hai orang-orang kafir, masuklah kamu sekalian pada pintu-pintu neraka Jahannam dengan keadaan kekal di dalamnya. Orang kafir bila dia masuk dalam neraka, dia kekal duduk dalam neraka, tak keluar daripada neraka. Tuan-tuan semua, orang yang masuk ke dalam neraka ni terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama iaitu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil sebagai mukminin. Usatun mu'minin. Usatun mu'minun. Orang-orang yang mukmin yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat dosa di atas dunia ini. Maka orang yang buat dosa atas dunia ini, menderhaka pada Allah Ta'ala, tak semayang, tak puasa, berzina, minum arak, berjudi, mencuri dan sebagainya, itu maksiat-maksiat zahir. Dan juga maksiat-maksiat batin yang dalam hati seperti takabur, sombong, riya, sum'ah dan sebagainya. Orang-orang yang buat dosa ini, maka dia beriman tapi dia buat dosa. Dia dipecahkan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang mana Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maksudnya, dia ini bertaubat atau tak bertaubat, itu tak kisahlah. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala ampun. Kalau dia tak bertaubat, Allah Ta'ala nak ampun pun boleh. Itu terpulang kepada kehendak Allah Ta'ala. Taubat tu hanya sebab keampunan Allah Ta'ala. Macam tu. Allah Ta'ala boleh ampunkan seorang hamba tanpa hamba itu bertaubat. Tetapi mengharapkan perkara itu, mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita tanpa kita bertaubat, itu adalah satu perbuatan yang haram. Kerana dia dipanggil sebagai angan-angan. Tetapi dari segi hukumnya, Allah Ta'ala boleh ampunkan seseorang walaupun dia tak bertaubat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh melakukan apa saja. Innallaha ala
kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu qadir, amat berkuasa. Ini yang Allah Ta'ala ampunkan. Maksudnya golongan yang pertama, orang yang beriman yang buat maksiat, golongan pertama iaitu golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa dia. Golongan kedua, orang beriman yang buat maksiat, yang mana Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Maka bila Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, sama ada dia bertaubat atau tak bertaubat, mungkin dia bertaubat tapi tak cukup syarat, lalu Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Maka orang ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan orang yang macam ni, bila masuk dalam neraka, dia duduk dalam neraka, dia tak kekal dalam neraka. Dia duduk mengikut tempoh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dosa dia sesuai dengan dosa dia, maka tempoh dalam neraka itu sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang macam orang tu masuk penjara lah. Mungkin dia masuk penjara kerana kesalahan ni 10 tahun, kesalahan ni 20 tahun, macam tu. Habis tamat tempoh ini, orang mukmin yang buat dosa ni tadi, dia akan keluar dan masuk ke dalam syurga. Macam tu. Orang mukmin dia panggil usatun mukminun. Orang-orang mukmin yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala terpecah pada dua. Itu orang yang diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia tak masuk neraka lah. Orang yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia masuk neraka. Golongan yang kedua, iaitu golongan kafir. Golongan kafir ni ialah orang yang masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala sebut khalidina fiha. Maka kekal dia di dalam neraka. Orang kafir masuk dalam neraka, dia tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Tak ada harapan lagi untuk orang kafir keluar daripada neraka. Jadi inilah besarnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman ni, iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini amatlah besar sekali. Besar sangat. Kerana dengan iman ini, dengan percaya adanya Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada rukun-rukun iman yang lain, menyebabkan seorang itu tidak akan kekal dalam neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka pun dia tak kekal. Tetapi kita tidak mahu masuk ke dalam neraka. Kita mahu masuk ke dalam syurga. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, maka neraka itu sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang membesarkan diri. Jadi dengan ayat Quran ini, dalil menunjukkan bahawasanya membesarkan diri, takabur ini adalah satu sifat yang dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala kata, seburuk-buruk tempat bagi orang yang al-mutakabbirin, bagi orang yang takabur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takabur, ini orang yang sombong terhadap makhluk Allah, sombong dengan Allah, sombong dengan makhluk Allah. Jadi sombong ni kadang-kadang sombong dengan Allah. Inilah sombong yang paling besar sekali. Tak nak terima Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Itu sombong dia panggil. Kemudian dan firman Allah Ta'ala, Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Surah Al-Ankabut ayat 68. Artinya, tidakkah di dalam neraka itu tempat bagi orang yang membesarkan dirinya. Jadi dalam neraka itu antara tempat bagi orang yang al-mutakabbirin, yang membesarkan diri. Dan sabda Nabi SAW, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min khardalin min kibir. Artinya, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, artinya tiada masuk ke syurga orang yang ada di dalam hatinya seberat zarah, zarratin zarah, sebesar semut yang kecil, misqala dzarratin, daripada takabur, daripada sifat takabur. Jadi maksudnya, orang yang ada dalam hatinya sifat takabur, maka dia tidak boleh masuk ke dalam syurga terus. Dia tak boleh masuk ke dalam syurga terus kalau dia beriman. Maksudnya, dari segi kebiasaannya, dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kerana takabur itu adalah dosa besar. Walaupun dalam takabur itu
dalam hati dia ada sifat takabur, mithqala dzarratin, seberat zarah. Sebesar ataupun seberat zarah. Boleh? Tu. Jadi maknanya kecil je takabur tadi, sombong. Rasa besar diri. Apa takrif takabur? Takrif takabur insya-Allah akan disebut nanti di belakang. Akan disebut nanti di belakang. Tapi sebagai muqaddimah, apa benda? Sebagai muqaddimah ataupun sebagai pendahuluan, kita sebutlah takabur ini ialah kita melihat orang lain lebih hina daripada kita. Itu kita takabur tu. Kita memandang orang lain lebih hina daripada kita. Sebagaimana yang dibuat oleh Iblis. Dia kata kepada Nabi Adam, ketika mana Allah Ta'ala suruh Nabi Adam, suruh makhluk, malaikat dan sekaliannya, termasuklah dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Okey? Lalu Iblis tadi dia tak nak sujud kepada Adam dengan alasannya qala ana khairum minhu. Kata dia, aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Adam daripada tanah. Tin. Tin maksudnya tanah yang dicampur air, tanah basah. Dipanggil tin. Dalam bahasa Arab ada dua, tin, turab. Turab tanah, tin pun tanah. Turab mana tanah kering. Sebab itu kita belajar dalam tayamum, ayyakuna bit turab. Tayamum itu dengan turab, tanah. Itu tanah kering, tanah yang berdebu. Kemudian tin, maksudnya Allah Ta'ala buat Nabi Adam daripada tin. Tin maksudnya tanah yang berair, macam tanah liat apa semua tu dipanggil tin. Sebab tu setengah kitab Jawi Lama terjemah diciptakan daripada tanah liat. Nabi Adam tu diciptakan daripada tanah liat. Jadi tuan-tuan semua, maknanya besar dosa takabur ini, iaitu melihat kita ni lebih hebat, lebih mulia, lebih alim, lebih kaya, lebih hebat di sisi Allah Ta'ala. Ini perangai-perangai iblis. Asalnya iblis. Kemudian perangai ini diwarisi oleh sebahagian makhluk-makhluk yang cuba meniru, sebahagian hamba Allah yang cuba meniru perangai iblis tadi. Antaranya ialah Yahudi. Yahudi kata apa? Dia rasa dia hebat. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ni adalah anak-anak Allah. Dia kata dia tu anak Allah. Orang Yahudi. Wa ahibba'uh, dan juga kami ni adalah kekasih-kekasih Allah. Ini perangai orang Yahudi. Dia rasa dia adalah anak Allah. Dia rasa dia adalah kekasih Allah. Macam mana macam tu? Kan? Allah Ta'ala pula ada anak. Jadi, kalau dia kata apa? Dia kata kalau kami masuk ke dalam neraka sekalipun, kami masuk tidak melebihi daripada 40 hari. Tak lebih daripada 40 hari. Itu rasa sombong. Hebat sangat dengan keturunan dia. Sebagai orang Yahudi, kami kalau masuk neraka, kami tak masuk lebih daripada 40 hari. Kenapa 40 hari? Itulah tempoh datuk kami, tok nenek kami menyembah berhala yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Samiri. Ketika mana Nabi Musa AS naik ke bukit Tur Sinai menerima kitab Taurat, jadi kami sembah, tok nenek kami ni sembah berhala selama 40 hari. Jadi kalau kami masuk neraka pun 40 hari je, tak boleh lebih pada tu. Itu orang panggil perasaan. Itu perasaan. Itulah antara perangai Yahudi. Disebut dalam Quran. Baik, seterusnya kata Nabi SAW, yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yawmal qiyamati fi surati dzar yata'uhumun nasu lihawanihim ala Allah azza wa jalla. Rawahul Bazzar. Dihimpunkan segala orang yang gagah, yang membesarkan diri. Dia gagah tapi dia besarkan diri, dia menyombong pada orang. Dia hebat di dunia ni, jabbar, dia ada pangkat, dia ada kehebatan apa semua. Jumpa orang lempang, orang suka je kan, suka-suka dia je. Al-mutakabbirun, lagi pula dia itu takabur, sombong, rasa dia hebat daripada orang. Dihimpunkan pada hari kiamat seperti rupa hama. Hama ni semut yang kecil lah. Hama dia terjemah. Hama, tahu hama? Yang lekat kat
kat kapek tu, binatang kecil-kecil hak lekat kat kapek dan sebagainya tu, itu dia panggil hama. Bukan kereta hama tu, kereta tu mahal. Mereka dipijak oleh segala manusia kerana mereka sangat hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besok-besok Allah Ta'ala himpunkan orang yang sombong dan takabur ni dalam rupa dan bentuk hama yang kecil, lalu manusia pun pijak-pijak dia. Allah. Kenapa? Kerana di dunia ni dia menyombong diri. Balasan setimpal. Siapa sombong di dunia, Allah Ta'ala jadikan dia hina di akhirat besok-besok. Lalu hina dia tadi, sehingga Allah Ta'ala tukar rupa bentuk dia seperti semut yang kecil, orang lain datang pijak-pijak dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi fi mashyatihi laki Allah wa huwa alaihi ghadbanun. Rawahu Ahmad wal Bukhari fil Adab al Mufrad. Artinya, sesiapa yang merasa besar dalam dirinya, dalam diri dia rasa besar diri, dia rasa sombong, dia rasa hebat, dia rasa besar diri, menyombong diri dalam dirinya, dan mengkagumi pada perjalanannya. Dahlah dia rasa besar diri dalam diri dia rasa sombong, dia tambah pula, dia tambah apa? Dia tambah waqtala fi masyatihi. Dia berjalan macam tu. Itu perjalanan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi dalam satu perang, dia berjalan begitu. Lalu Nabi SAW kata, ini adalah satu perjalanan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, melainkan di dalam peperangan ni. Jadi, kalau tidak dalam perang, ini perjalanan macam ni tak disukai Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan bahawa cara dia tu, gaya dia tu lagak. Sebab tu kita dilarang berjalan gitu, tuan-tuan semua. Cara berjalan ni kena cara waqsid fi mashyatika. Dalam Quran kan sebut nasihat Luqman kepada anak dia, waqsid fi mashyatika, dan berjalanlah kamu dalam keadaan tenang, hudu, dalam keadaan merendahkan diri. Jalan macam tu, tu jalan orang kepok dada. Kan? Jadi orang takabur. Dia dahlah takabur dalam diri dia tunjukkan di luarnya dengan cara perjalanannya macam tu. Jadi orang tanya, Ustaz, saya memang berjalan macam tu. Sebab saya ni masuk gym. Bukan masuk jin, masuk gym, angkat badan tu. Jadi badan saya jadi berketul-ketul. Jadi memang badan saya tak boleh nak rapat, jadi duduk gitu. Berjalan gitu. Salah ke? Iaitu bukan sebab dia saja buat. Itu memang bentuk badan dia, itu lain lah. Kan? Sama macam orang yang berjalan nampak lenggang-lengguk. Dia nampak berlenggang-berlengguk. Tapi bukan sebab dia nak jadi pondan, tapi memang asal dia dilahirkan begitu, nampak lenggang dia. Tapi dia kerah, kan? Dia bukan pondan, dia berkahwin, anak 5, 6, 7, kan? Tak ada masalah yang tu. Yang ni maksudnya dia berjalan dalam keadaan dia buat nak menunjukkan dia sombong. Jadi apa jadi? Nescaya ia mendapati Allah Ta'ala berkeadaan sangat murka terhadapnya. Allah Ta'ala murka, laki Allah, dia berjumpa Allah Ta'ala pada hari kiamat, wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah kepada dia. Hakikat takabur, insyaAllah. Jadi kuliah ni lebih kurang satu kitab, lebih kurang 15 minit atau 10 minit saja. Okey, insyaAllah. Cara pengajian kitab teruslah. Baik, insyaAllah kita masuk pada kitab kedua. Ini kitab pedoman sembahyang berjamaah. Tuan-tuan yang dah ikuti kelas ni, kita tengok pada muka surat muka surat 19. Tapi saya tak pasti kat mana muka surat 19. Tapi saya cubalah, saya rasa macam tu dah. Baris yang terakhir daripada bawah, muka surat 19. Kalau ada salah, yang pernah mengikuti kelas hari Ahad ni, kalau salah nanti maklumkan balik. Okey, baik, kita tengok pada muka surat 19, pedoman sembahyang berjamaah, menceritakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang berjamaah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin.
Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki di kanan imam. Ini perbincangan berkaitan dengan sembahyang berjemaah. Jadi sekarang ni dia nak cerita kepada kita susunan sembahyang berjemaah imam dan makmum. Jadi kata dia, kalau seorang makmum dan seorang imam, kedua-duanya lelaki. Lelaki. Jadi di manakah tempat makmum lelaki tadi itu? Oh silap, baris kedua daripada atas. Okey, minta maaf. Baris kedua daripada atas. Okey. Baik, kita ambil baris ketiga. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Baris ketiga daripada atas. Mula-mula sekali. Dan tiada duduk tawarruk masbuk pada lain daripada tasyahudnya yang akhir. Sekarang ni kita nak bincangkan tentang masalah orang yang masbuk. Orang masbuk maksudnya dia ni ada lagi baki rakaat yang dia nak habiskan selepas daripada salam imamnya. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi apa yang nak dibuat oleh makmum tadi ketika mana imam duduk tawarruk. Tahu duduk tawarruk tuan-tuan semua? Duduk tawarruk, duduk condong tu lah. Tu dia panggil duduk tawarruk. Duduk hak biasa tahiyat awal tu dia panggil iftirash. Jadi sekarang ni imam duduk tawarruk. Pasal apa? Pasal tu imam tadi dia tasyahud akhir. Sekarang ni kita ni makmum. Kita bukan duduk tasyahud akhir. Tapi kita berhenti duduk dengan tu imam tadi sebab imam baca tasyahud akhir. Lepas daripada tasyahud akhir ni, tasyahud akhir imam ni, kita nak bangun sambung sembahyang kita. Jadi macam mana kita nak duduk pada waktu itu? Itulah dia kata, dan tiada duduk. Yang ni tiada sunat. Tiada di sini maksudnya tiada sunat. Dan tiada duduk tawarruk masbuk. Orang masbuk tadi tak sunat duduk tawarruk, bahkan duduk iftirash saja. Pada lain daripada tasyahudnya yang akhir. Yang ni selain daripada tasyahud akhir, tak sunat dia duduk tawarruk. Jadi yang dia sunatnya ialah duduk apa? Duduk iftirash. Pasal apa? Pasal kerana dia nak bangun lagi selepas tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, duduk tawarruk hanya sunat ketika mana tidak ada bangun lagi selepas tu. Itu dia punya formula. Duduk tawarruk hanya sunat dilakukan ketika mana tidak ada lagi bangun selepas pada tu. Contoh, tidak ada bangun ataupun tidak ada pergerakan lagi selepas tu. Contoh, kalau kita duduk rakaat yang ketiga sembahyang zuhur, imam rakaat keempat, mana kita masbuk. Lepas tu imam bagi salam, kita nak bangun lagi. Tu imam duduk tawarruk. Bukan kita mesti duduk tawarruk macam tu imam. Oleh kerana kita nak bangun lagi selepas ni, kita duduk iftirash. Contoh yang kedua, kita sekarang ni ada nak buat sujud sahwi. Habis pada sembahyang ni nak buat sujud sahwi. Kita pun duduk baca tasyahud akhir. Walaupun kita sembahyang seorang. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi lepas pada ni kita nak bangun nak sujud sahwi. Lepas pada ni kita nak sujud sahwi. Pasal apa? Pasal mungkin tadi tak baca kunut sembahyang subuh. Jadi tak baca kunut sembahyang subuh ni sunat ab'ad, sunat kita sujud sahwi. Tetapi oleh kerana sekarang ni tasyahud akhir, adakah sunat kita duduk tawarruk? Kerana lepas ni kita nak sujud sahwi. Jelas tuan-tuan semua? Kalau tak jelas tuan-tuan tulis soalan. Tak apa, dibenarkan tanya soalan. Siapa-siapa boleh tanya soalan. InsyaAllah. Adakah kita disunatkan untuk sujud untuk duduk tawarruk, duduk yang sengit tu? Jawab dia tak sunat. Pasal apa? Pasal lepas ni ada lagi pergerakan, iaitu kita nak sujud sahwi. Itu maksudnya. Okey. Jadi sebab itu dia bagi kaedah pada kita ini. Dia kata apa?
Bahawa tiada duduk tawarruk masbuk pada lain daripada tasyahudnya yang akhir. Duduk tawarruk tu untuk tasyahudnya, yang makmum masbuk tadi hak akhir saja. Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia, melainkan kemudian daripada 2 salam imamnya. Okey, ambil perhatian Dia tulis apa? Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun. Sunat kita tak bangun nak sambung rekaat kita, melainkan kemudian, yang ini selepas daripada 2 salam imamnya. Melainkan selepas daripada 2 salam imamnya. Maksudnya kita nak bangun tambah rekaat ni, bila kita nak bangun, kita bangun selepas habis tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. 1. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Baru kita bangun. Tu dia kata sunat bagi makmum masbuk tadi bangun untuk menyempurnakan semayang selepas daripada 2 salam imamnya. Apa dia kata? Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia, bangun untuk sempurnakan semayang dia, melainkan kemudian daripada 2 salam imamnya. Ada orang kata lepas 1 je bangun terus lah. Tak, mazhab syafi'inya sunat lepas 2 salam. Sebab ada orang kata tak, lepas tu imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, habis dah semayang dia, hak kedua tu sunat, bangun tu lah sambung rekaat tu. Tidak, itu bukan mazhab syafi'i. Yang mazhab syafi'inya sunat bagi salam, imam dua-dua bagi salam, baru sunat kita bangun untuk sambung rekaat kita yang berbaki, rekaat masbuk. Habis. Dan haram berhenti makmum kemudian daripada 2 salam imamnya, jika sekiranya tidak tempat duduknya. Tempat duduknya. Dia kata apa? Dan haram berhenti makmum. Berhenti tu maksudnya lambat bangun. Makmum tadi tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tadi tak bangun terus. Hukum dia haram. Haram tu ada tafsil, ada huraian lagi. Apa benda? Dan haram berhenti makmum. Makmum tadi tak bangun, kemudian daripada 2 salam imamnya. Lepas tu imam dah bagi 2 salam, tak bangun-bangun lagi. Haram tu apa? Jika sekiranya tidak tempat duduknya dan batal sembahyang dengan berhenti tu. Kalau bukan tempat duduknya, macam mana bukan tempat duduk? Kalau dalam semayang ni, kita ambil contohlah semayang Zuhur. Semayang Zuhur. Kita masuk, tu imam duduk tengah rakaat ketiga. Kita rakaat pertama. Tu imam rakaat ketiga. Tu imam rakaat kedua, kita rakaat kedua. Tu imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Jelas Kita masuk tu imam rakaat ketiga. Okey, tu imam rakaat ketiga. Kita rakaat pertama. Tu imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Tu imam tasyahud akhir, kita tasyahud awal. Sama-sama tempat duduk. Tasyahud awal, tasyahud akhir, tempat duduk tu sama-sama. Tu dia panggil kedua-duanya adalah tempat duduk. Jadi sekarang ni tu imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sekarang ni tempat duduk kita. Oleh itu, kalau kita tak bangun terus, ini tak apa, tidak membatalkan sembahyang. Pasal apa? Pasal ini memang tempat duduk kita. Tapi kalau dia tu, tempat tu bukan tempat duduk kita. Misal macam mana? Kita masuk sembahyang Zuhur di rakaat kedua tu imam. Rakaat kedua tu imam, rakaat pertama kita. Rakaat ketiga tu imam, rakaat kedua kita. Rakaat keempat tu imam, rakaat ketiga kita. Rakaat keempat tu imam adalah rakaat ketiga kita. Jelas? Maka kita pun duduk bersama dengan imam, duduk bersama dengan tu imam di rakaat ketiga kita. Imam adalah rakaat keempat. Imam di rakaat keempat, kita bangun.
Imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ni, ini bukan tempat duduk kita. Kalau kita duduk lengah, maka kita tak bangun terus. Apa jadi? Dia kata haram dan batal semayang. Haram tu dapat dosa. Satu. Semayang tu jadi automatik batal. Okey? Adapun jika tempat duduk makmum, seperti mendapat ia makmum akan imam pada rakaat yang ketiga bagi imam pada semayang 4 rakaat. Tu saya dah cerita tadi. Cuma ni ayat je. Saya dah hurai tadi. Dia masuk di rakaat ketiga ti imam semayang 4 rakaat. Zuhur lah katakanlah. Pada rakaat yang ketiga bagi imam pada sembahyang 4 rakaat. Maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya. Maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Maka ketika itu harus, ini boleh bagi makmum berhenti. Kemudian daripada salam imamnya. Boleh dia duduk lama, lambat bangun pun tak apa. Berhenti di sini maksudnya lambat bangun, tak apa, boleh. Kemudian daripada salam imamnya. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak nak bangun terus. Tak ada masalah. Tidak batal sembahyang dia. Jadi, ghayahnya, itu bahasa kitab, mengaji kitab Jawi lama, dia panggil ghayah. Ghayah ni matlamatnya. Dan jika lama sekalipun, dia duduk tu lama, tak bangun-bangun. Tak apa. Tak kisahlah, lama tu. Sejam ke 2 jam ke dia tak nak bangun, tidak jadi apa-apa. Dan jika lama sekalipun. Jadi Tok Imam dah bagi salah, dia duduk tahiyat, kan, tempat duduk dia tadi. Dan jika lama sekalipun, tidak mengapa. Dan tiada harus, yakni haram, berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imamnya. Okey? Jadi maksudnya tak boleh makmum bangun sebelum tu imam bagi salam, melainkan dengan tiada niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah bolehlah. Tu imam duduk tengah tahiyat akhir, dia kata lama betul lah tunggu tu imam ni, kan? Aku nak bangun sembahyang, ada 3 rakaat lagi zuhur ni. Dia masuk rakaat pertama, tu imam rakaat ketiga. Dia masuk rakaat ketiga tu imam. Dia sempat dapat 1 rakaat dengan tu imam. Tu imam duduk tahiyat akhir. Dia kata, lama betul tu imam macam tahiyat akhir. Dia nak bangun, nak sambung sembahyang dia. Tapi tu imam tak bagi salam lagi. Apa hukum dia? Iaitu tiada harus. Tiada harus, dalam kitab maksud dia haram. Dan batal sembahyang dia. Dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imamnya dengan tiada mufaraqah. Dia dengan tiada niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah tak apa. Mana dia niat dulu hati dia berpisah pada imam, dia bangun. Itu tak apalah. Dan maksud berdiri tu, apa makna berdiri? Bercerai daripada hak duduk. Tiada yang bukan berdiri betul. Bukan kata kena berdiri betul baru haram, tak. Bercerai daripada hak duduk. Maksudnya dia bangun, dah tak dipanggil duduk. Orang tak panggil duduk. Macam duduk atas kepala lutut tu. Orang tak panggil duduk lah. Berdiri atas kepala lutut, 2 tu. Itu dah kira bangun dah. Bukan kata mesti bangun diri tu dia baru jadi haram, tak. Jadi bercerai daripada hak bercerai daripada hak duduk, tiada. Okey, baik, selesai. Maka jika sengaja ia akan berdiri dengan tiada niat mufaraqah dengan imam, batal sembahyangnya. Kalau dia sengaja bergerak bangun diri tadi dan melepasi daripada hak duduk, maksudnya dia dah tak dipanggil duduk lagi, maka batallah sembahyangnya. Itu ni kalau dia bangun sengaja. Dan jika berdiri ia sebelum salam imamnya dengan lupa atau jahil, dia lupa dia ni tengah semayang, ataupun dia jahil, dia tak tahu, dia tak mengaji. Jadi tuan-tuan belajar hari ni tak termasuk golongan ni, anda tahu kan. Menyesal pula dengan kuliah. Okey, jadi kalau dia bangun dalam keadaan dia dalam keadaan dia lupa atau jahil,
akan haram berdiri tu. Dia bangun. Sebelum dia tak niat mufaraqah, dia bangun. Dia tak niat mufaraqah, dia bangun. Dia bangun tadi dalam keadaan dia lupa dia tengah semayang. Ataupun dia jahil tentang hukum. Dia tak tahu hukum. Dia lupa dia tengah semayang ataupun dia jahil tentang hukum. Apa jadi? Jahil akan haram berdiri itu. Apa jadi? Nescaya wajib atasnya duduk dan tiada dibilang dengan sekalian barang yang mendatang ia dengan dia sebelum duduk. Ini saya huraikan pada kuliah akan datang lah. Tuan-tuan semua. Dia panjang sikit perbahasan tu. Untuk kuliah pertama ni, cukuplah dulu setakat ini. Jadi maknanya kesimpulannya, tak boleh kita bangun, tinggalkan tu imam, nak teruskan semayang kita, kalau kita masbuk, nak sambung, sebelum daripada tu imam tu beri salam. Kena tunggu tu imam bagi salam dulu. Kalau nak bangun juga, kena niat mufaraqah. Kalau dia bangun dalam keadaan sengaja, maka batal semayang dia. Melainkan kalau dia lupa atau dia jahil. Itulah. Hak lebihnya lagi, insyaAllah sambungannya besok. Itu kita, besok pula hari Ahad minggu depan. Itu kita sambung kepada baris yang keempat. Baris yang keempat daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Dan tiada dibilang. InsyaAllah, tuan-tuan semua. Apa ni Abang Isya? Saya duduk dengar khutbah. Okey, insyaAllah yang kitab yang ketiga ni, apa benda kita sambung. Kita baca kuliah Ahad depan lah. Jadi untuk hari ni kita baca dua dulu kitab. Sebab tadi awal tadi dah ada muqaddimah panjang sikit. Jadi untuk kitab ketiga ni, Idaman Penuntut jilid 3 ni, insyaAllah kita sambung pada kuliah Ahad depan, insyaAllah. Jadi insyaAllah, maklumat sekali lagi, kuliah kitab Turas ni, insyaAllah setiap pagi Ahad 9.30 pagi di live di sinilah untuk menggantikan kitab ataupun pengajian kitab yang kita langsungkan secara fizikal, secara terus di Masjid Al-Muttaqin Wangsa Melawati, tetapi telah tergendala disebabkan oleh PKP ni sejak daripada bulan 3 itu lagi. Jadi ini adalah satu inisiatif lah untuk kita sambil kalau tidak lama berhenti. Jadi tak tahu ke mana kitab ni. Mudah-mudahan kita dapat khatam lah, sama ada khatam secara online atau tidak. Tak solat Jumaat bersama sebab 50 orang lebih. Boleh solat 2 rakaat atau 4 rakaat Zuhur. Jadi Zuhur kena semayang 4 rakaat. Jadi tak boleh semayang 2 rakaat. Sebab Zuhur bila tak dapat semayang Jumaat digantikan dengan sembahyang Zuhur. Okey, abang Isyaf. Jadi maksudnya bila ganti dengan semayang Zuhur, Zuhur hanya 4 rakaat. Zuhur hanya boleh dipendekkan jadi 2 ketika mana kita qasar. Qasar ni harus pada satu waktu saja, satu ketika saja, iaitu ketika musafir. Jadi Zuhur harus dipendekkan, yang ini boleh dipendekkan ketika mana kita musafir saja. Kalau tak musafir, tak boleh dipendekkan Zuhur. Jadi sekarang ni kita tak semayang Jumaat. Kenapa? Kerana kalau di wilayah tak boleh lebih pada 50 kan hari tu. Sekarang ni mungkin dah bertambah sikit 1/3 masjid. Tapi kalau di Selangor 6 orang. Jadi sekarang ni kita tengok kita tak boleh pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat, tak dibenarkan sembahyang Jumaat. Tak bincanglah hukum boleh tak buat fatwa gini itu hal mufti lah. Jadi kita pun tak boleh sembahyang Jumaat. Jadi kita sembahyang Zuhur di rumah.
Semayang zuhur di rumah ialah 4 rakaat. Walaupun kita dengar khutbah di televisyen dan sebagainya, tidak menjadikan semayang kita tu sebagai sembahyang Jumaat mengikut mazhab Syafi'i. Jadi dengar khutbah melalui televisyen dan sebagainya tak jadi sembahyang Jumaat. Sebab ada banyak lagi syarat-syarat sah sembahyang Jumaat. Ya, antaranya ialah kita kena berkumpul di tempat yang sama. Jarak di antara kita dengan imam tidak boleh 300 hasta lebih. Dan kalau kita nak pergi kepada imam, boleh kita pergi secara terus, tanpa membelakangkan kiblat. Itu banyak lagi dia punya perbahasan, tapi dalam kitab pedoman berjemaah ni dah cerita dah, syarat tu dah lepas. Tapi maknanya kesimpulannya, untuk sembahyang Jumaat di rumah tidak boleh, walaupun kita dengar rakaman khutbah ataupun khutbah di televisyen. Itu. Jadi zuhur dilakukan 4 rakaat. Jadi zuhur tadi kena tunggu sembahyang Jumaat di masjid habis atau tidak? Tak syarat tunggu habis. Sebab apa? Sebab memang kita tahu kita tak boleh sembahyang zuhur. Yang syarat yang kena tunggu habis sembahyang Jumaat di masjid itu kalau ada kebarangkalian kita boleh pergi sembahyang zuhur di masjid. Contoh kita sakit, tapi sakit kita ni ada harapan untuk sembuh. Jadi kita tak boleh sembahyang lagi selagi sembahyang zuhur di masjid itu tak habis. Sembahyang Jumaat di masjid tak habis. Sebab kemungkinan tengah-tengah tu kita boleh pergi, kita sembuh dan boleh pergi sembahyang Jumaat bersama dengan imam di masjid. Itu kes macam tu. Tapi kes ni memang kita tak boleh pergi. Macam-macam mana pun nak pergi tak boleh. Jadi oleh itu tidaklah disyaratkan untuk kita sembahyang sembahyang zuhur selepas habis sembahyang Jumaat. Boleh kita sembahyang terus masuk zuhur, sembahyang saja zuhur, tak perlu tunggu yang di masjid habis dulu. InsyaAllah. Okey. Saya ingat setakat itulah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita sambung ayat depan lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.